Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Kamu semua sihat? Sihat. Alhamdulillah. Okey. Pada hari ini kita akan belajar tentang subjek Bahasa Melayu tingkatan 1. Tapi kamu tahu tak apa yang kita nak belajar pada hari ini? Tak tahu. Tak tahu kan? Okey, jadi cikgu ada satu aktiviti untuk kamu buat, iaitu mencari perkataan dalam banyak perkataan tersebut. Kamu harus mencari 5 pangkal perkataan. Boleh? Boleh. Okey, baiklah. Cikgu akan paparkan slide pembentaran cikgu. Okey, tangan. Kamu sudah mencari kelima-lima pangkal perkataan tersebut dalam permainan cari perkataan. Okey, seterusnya cikgu nak kamu lihat papan putih di hadapan. Apakah gambar yang kamu dapat lihat? Duit Shirin. Ya, betul, duit Shirin. Okey, cikgu nak belajar lain lah. Aku nak agak-agak kamu apa yang kamu dapat lihat gambar lain di papan putih? Wang kertas, cikgu. Ya, betul. Wang kertas dan duit Shirin. Okey. Agak-agak kamu, apakah topik pembelajaran kita pada hari ini? Cikgu nak minta Hazirah lah untuk jawab. Adakah kita nak belajar tentang cara pembuatan duit, cikgu? Jawapan kamu kurang tepat, tapi bagus kerana kamu cuba. Cikgu nak belajar lain pula. Cikgu nak hapus minat. Bolehkah kamu teka apakah topik pelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan kedua-dua gambar ini, iaitu wang kertas dan wang Shirin berserta kelima-lima pangkal perkataan tadi? Saya rasa kita akan belajar tentang latar belakang duit, cikgu. Bagus, betul, kerana kamu mencuba tetapi jawapan kamu kurang tepat. Baiklah, sebenarnya pada hari ini kita akan belajar tentang tema 11, iaitu Sejarah dan Warisan. Unit 21, Sejarah Mengajar Aktiviti 4, tentang sejarah mata wang. Okey, pada hari pembelajaran kita pada hari ini, pelajar semua akan dapat yang pertama, menyatakan maksud kata bagi perkataan yang dinyatakan. Yang kedua, membina satu ayat bagi setiap perkataan yang diberikan maksud dalam hasil pembelajaran yang pertama. Dan yang ketiga adalah membandingkan antara mata wang dahulu dengan mata wang pada zaman sekarang. Boleh? Boleh. Baiklah. Seterusnya kamu dapat lihat tentang slide pembentaran cikgu? Boleh, cikgu. Okey, cikgu nak minta seorang bacakan, boleh tak? Cikgu nak minta Akira boleh baca? Boleh, cikgu. Baiklah, bacakan untuk cikgu. Kajian tentang sejarah mata wang di Malaysia. Sejarah perkembangan wang bermula dengan evolusi tamadun manusia sejak tahun 2000 sebelum Masihi yang lalu. Manusia menggunakan sistem barter atau sistem tukar barang sebelum adanya wang berbentuk logam. Contohnya kulit binatang, pedang, barang tembaga dan hasil pertanian. Pertemuan logam lembut seperti emas, perak dan tembaga menjadi titik tolak pada sejarah penggunaan wang daripada pelbagai bahan logam. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Akira kerana bacakan untuk cikgu. Okey. Hari ini kita belajar tentang sejarah mata wang. Okey, mata wang ini pada zaman dahulu dia bermula dengan zaman evolusi tamadun manusia sejak tahun 2000 sebelum Masihi lagi. Okey, pada tahun 2000 manusia telah menggunakan sistem barter, iaitu sistem pertukaran barang. Sebelum adanya wang berbentuk logam, contohnya kulit binatang, pedang, barang tembaga dan hasil pertanian. Maksudnya pada zaman dahulu aktiviti jual beli barang tidak menggunakan duit ataupun mata wang. Dia hanya menggunakan sistem barter, iaitu pertukaran barang sahaja. Okey, tetapi sejak penemuan logam lembut seperti emas, perak, tembaga dan sebagainya adalah menjadi titik pertama kepada sejarah penggunaan wang daripada pelbagai bahan logam. Okey, baiklah. Sebelum cikgu meneruskan slide pembelajaran cikgu pada hari ini,
kamu ada nampak tak perkataan-perkataan yang cikgu menyerahkan dalam teks di slide pembintangan cikgu? Nampak. Okey, cikgu nak seorang bacakan untuk cikgu boleh? Boleh tak? Cikgu nak minta Alia, boleh tolong bacakan teks yang cikgu menyerahkan? Boleh cikgu. Baiklah, sila bacakan. Yang pertama, mata wang, seterusnya evolusi, sistem mata, logam, tembaga dan titik tolak. Okey, baiklah, terima kasih kepada Alia kerana cuba untuk menjawab persoalan cikgu. Tetapi, kamu semua tahu tak apa yang dimaksudkan dengan mata wang, evolusi, sistem mata, logam dan tembaga? Tak. Tak tahu. Okey, cikgu akan paparkan apakah yang dimaksudkan setiap kelima-lima patah perkataan di paparan kita. Okey? Okey, cikgu nak seorang untuk bacakan apakah yang dimaksudkan dengan mata wang. Boleh? Boleh. Okey, bacakan. Mata wang ialah wang yang terdiri daripada wang kertas dan wang daripada logam iaitu dua shilling. Ya, bagus. Okey, mata wang ni adalah terdiri daripada wang kertas dan wang berbentuk wang daripada logam iaitu duit shilling. Okey. Okey, seterusnya adalah perkataan evolusi. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan evolusi? Boleh tak cikgu nak minta pelajar lain untuk bacakan maksud evolusi? Boleh cikgu. Okey, sila bacakan. Evolusi adalah perubahan secara beransur-ansur daripada satu generasi kepada generasi lain. Okey, bagus. Maksud evolusi adalah perubahan secara beransur-ansur daripada satu generasi ke generasi lain. Maksud kata lain bagi generasi adalah zaman, iaitu daripada zaman dahulu ke zaman yang sekarang. Itu adalah yang dimaksudkan dengan evolusi. Seterusnya adalah sistem mata. Cikgu nak minta pelajar lain bacakan, boleh? Boleh. Okey, bacakan. Sistem mata ialah amalan pertukaran barang tanpa melibatkan wang. Okey, baik. Sistem mata yang seperti cikgu beritahu tadi adalah amalan pertukaran barang tanpa memerlukan wang. Itu seperti zaman dahulu, mereka tidak menggunakan wang sebagai bahan utama untuk aktiviti jual beli, tetapi diorang hanya menggunakan pertukaran barang sahaja antara satu dengan yang lain. Seterusnya, perkataan yang keempat adalah perkataan tembaga. Boleh tak cikgu minta pelajar lain pula untuk bacakan apakah yang dimaksudkan dengan perkataan tembaga? Saya cikgu. Okey, boleh. Apa? Sila bacakan. Tembaga ialah sejenis alloy daripada campuran timah yang berwarna. Okey, bagus. Tembaga adalah sejenis alloy daripada campuran timah yang berwarna. Dan akhir sekali, perkataan sekali adalah perkataan logam. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan logam? Saya akan minta pelajar lain pula untuk bacakan perkataan logam ini. Boleh cikgu. Okey, boleh. Sila bacakan. Logam ialah unsur kimia seperti besi, emas, perak, tembaga dan lain-lain. Okey, bagus. Logam ni adalah satu unsur kimia yang seperti besi, emas, perak, tembaga dan lain-lain. Okey, baiklah. Okey, seterusnya kamu nampak tak paparan putih sedang bentang cikgu? Nampak. Nampak apa? Bendera. Sebuah bendera kan? Agak-agak kamu, ini bendera negeri apa? Negeri Johor. Betul ke ni di negeri Johor? Bukan negeri Selangor? Bukan. Okey, betul. Ini adalah bendera negeri Johor. Berikut adalah sejarah mata wang Johor yang digunakan pada zaman dahulu. Duit shilling emas di Johor pada zaman dahulu digunakan pada zaman Sultan Abdul Jalil Shah yang kedua, iaitu pada tahun 1571 sehingga 1597. Okey. Mata wang Johor dikenali sebagai kumpak emas yang berbentuk bulat dan berbentuk segi 8. Kamu semua faham? Faham. Okey, baiklah. Kita pergi ke negeri seterusnya. Agak-agak kamu, ni bendera negeri apa? Tak tahu cikgu. Ya ke kamu tak tahu? Cikgu nak kamu teka lah, agak-agak kamu ni negeri apa ya? Kamu rasa? Kedah. Negeri Kedah. Okey, baik. Pelajar lain ada nak mencuba? Kelantan. Negeri Kelantan. Okey, sebenarnya ini adalah
bendera negeri Melaka. Okey, berikut adalah sejarah mata wang yang digunakan pada zaman dahulu di negeri Melaka. Pada zaman dahulu, wang kertas ataupun duit shilling digunakan di negeri Melaka adalah dipanggil sebagai pitis. Pitis ni sesetengahnya digunakan pada zaman Sultan Muzaffar Shah, iaitu pada tahun 1445 sehingga 1459, dan sesetengah pitis digunakan pada zaman Sultan Mansur Shah, iaitu pada tahun 1459 sehingga 1477. Okey, baiklah. Seterusnya, cikgu nak tanya, ini bendera negeri apa? Negeri Kedah. Negeri Kedah. Ya, betul. Ini adalah bendera negeri Kedah. Okey, kita akan tengok apakah sejarah mata wang di negeri Kedah. Sejarah mata wang di negeri Kedah dipanggil sebagai Taurat. Taurat Tembara yang digunakan semasa zaman pemerintahan Sultan Giyauddin Mukarram Shah, iaitu pada tahun 1661 sehingga 1687. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada negeri apakah ini? Negeri Kelantan. Ya, betul, ini adalah bendera negeri Kelantan. Baiklah. Sejarah mata wang di negeri Kelantan dipanggil sebagai pitis Kelantan. Okey, iaitu digunakan pada tahun 1904. Okey, sebahagian besar pitis Kelantan ini dibuat dengan menggunakan acuan yang berbentuk pohon pitis. Okey, kaedah ini digunakan dari negara China yang mula diperkenalkan semasa zaman pemerintah dinasti Tang pada tahun 1618 sehingga 906. Boleh kamu lihat kan, mata wang pada zaman dahulu di negeri Kelantan berbeza dengan negeri-negeri yang lain, iaitu mata wang di negeri Kelantan berbentuk seperti pohon, kan? Ya. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan pergi kepada aktiviti seterusnya, iaitu masa untuk kuis. Okey, baiklah. Cikgu nak kamu semua isikan kod pembelajaran kita pada hari ini dengan paparan yang telah cikgu paparkan di bawah bukit, dan cikgu akan tunggu untuk semua pelajar masuk ke dalam permainan tersebut. Okey, baiklah pelajar. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua pelajar kerana telah menjawab kuis online sebentar tadi dalam masa yang telah ditetapkan. Tetapi berdasarkan analisis kuis itu, cikgu dapat lihat ada segelintir daripada kamu yang masih salah tentang makna perkataan yang cikgu baru sahaja membentangkan istilah pembentangan di awal sahaja tadi. Tapi tidak mengapa, ini adalah sebagai latihan kepada kamu sahaja. Okey, aktiviti seterusnya, cikgu nak kamu bina perkataan di bawah, iaitu antara mata wang, sistem barter, evolusi logam atau tembaga. Okey, cikgu nak minta Hazira untuk pilih dan binakan satu ayat yang gramatis berdasarkan perkataan yang kamu pilih tadi. Boleh? Boleh. Saya nak pilih perkataan mata wang, cikgu. Okey, kamu pilih perkataan mata wang. Apakah ayat yang kamu nak bina? Ringgit Malaysia RM adalah mata wang yang digunakan di Malaysia. Okey, bagus. Ringgit Malaysia RM digunakan di dalam negeri Malaysia. Okey, seterusnya cikgu nak pelajar lain pula untuk memilih perkataan di hadapan. Saya, cikgu. Okey, kamu nak pilih perkataan apa? Saya nak pilih perkataan sistem barter, cikgu. Okey, sistem barter. Binakan satu ayat yang gramatis untuk cikgu, boleh? Boleh. Okey, apakah ayatnya? Dalam agama Islam, aktiviti jual beli barang secara sistem barter diperbolehkan.
Okey, bagus. Dalam agama Islam, sistem barter, aktiviti jual beli barang menggunakan sistem barter dibolehkan. Okey. Sebelum cikgu nak akhiri kelas kita pada hari ini, cikgu nak minta pendapat pada kamu. Adakah nilai pada mata wang zaman dahulu dengan mata wang sekarang adalah sama? Tak. Tidak kan? Agak-agak kamu lah kan mengapa nilai mata wang pada zaman dahulu dan nilai mata wang pada zaman sekarang berlainan? Tahu cikgu. Tak tahu. Okey, baiklah, cikgu akan memaparkan satu video online daripada aplikasi YouTube tentang mengapa nilai mata wang pada zaman sekarang semakin merosot. Tetapi cikgu minta semua pelajar untuk memberikan tumpuan yang sepenuhnya berdasarkan video yang cikgu akan paparkan sebentar sahaja lagi, dan pada akhir video tersebut cikgu akan bertanyakan salah seorang daripada kamu apakah sebab nilai mata wang pada zaman sekarang semakin merosot. Jadi ada orang yang tanya saya, okay, doktor, apa yang menyebabkan nilai mata wang Malaysia ni makin lama makin jauh ketinggalan kalau kita nak bandingkan dengan nilai mata wang di Singapura ataupun di Brunei? Satu ketika dahulu, satu Singaporean dollar bersamaan dengan 1.5 ringgit Malaysia. Tetapi sekarang ni bersamaan dengan 3 ringgit Malaysia. Dan apa yang menyebabkan perbezaan ini? First thing first, untuk memudahkan anda faham, anda kena faham dulu konsep supply and demand. Apa saja yang menggerakkan sesuatu pelaburan itu naik dan turun adalah bergantung kepada supply and demand. And benda ni anda boleh gunakan konsep yang sama dari segi saham, dari segi hartanah, dari segi cryptocurrency dan dari segi nilai mata wang juga. Supply and demand ni bermaksud negara-negara di luar sana, okay, mereka tak minat pun nak labur dalam negara kita. So apa yang jadi sebab mereka tak beli nilai mata wang kita, bermaksud tidak ada demand. Tak ada orang nak ringgit Malaysia, tak ada orang. As compared to negara-negara lain, contohnya Singapura, bermaksud negara-negara di luar sana yang mahukan Singaporean dollar. So mereka akan beli Singaporean dollar or Brunei dollar. Jadi apa maksudnya? Demand untuk Singaporean dollar ni tinggi. So makin tinggi demand, supply maintain, bermaksud nilainya akan naik sekali. Itu yang menyebabkan currency kita tak naik seiring dengan Singaporean dan juga Brunei dollar. Kita dah faham konsep supply and demand, tetapi apa yang menyebabkan sesuatu negara itu nak currency kita ataupun tidak? So ada beberapa faktor yang menyebabkan negara-negara lain mahu currency kita ataupun tidak. Dari segi inflasi, okay, berapakah inflasi negara kita? Lagi tinggi inflasi negara kita, lagi cepat currency kita akan susut nilainya. So itu faktor yang pertama, inflasi. Yang kedua, interest rate. Lagi tinggi interest rate, nilai mata wang pun akan naik seiring dengan interest rate. Yang ketiga adalah government debt, hutang kerajaan. Jika kerajaan tu ada mempunyai hutang yang lebih banyak, bermaksud, okay, nilai mata wang tu pun akan turun sekali. So negara yang banyak hutang, lagi cepatlah nilai mata wang ni susut. Yang keempat adalah political stability and economic performance. So kalau negara yang tidak mempunyai kestabilan politik, okay, seperti di Timur Tengah, okay, kebanyakan negara-negara di Timur Tengah ada banyak berlakunya peperangan, mata wang mereka confirm akan rendah compare dengan negara yang memang aman damai. Mereka akan mempunyai currency yang lebih kuat, termasuklah juga dengan prestasi ekonomi di negara tersebut. Ada banyak lagi faktor-faktor lain, tetapi buat video ini saya hanya tumpukan pada 4 faktor yang menyebabkan sesuatu currency di sebuah negara itu sama ada dia makin turun ataupun makin naik kalau dibandingkan dengan negara-negara jiran yang lain. Alright? Baiklah pelajar, berdasarkan pemerhatian kamu di atas video sebentar tadi, apakah sebab nilai mata wang zaman sekarang semakin merosot? Kerana kenaikan dan penurunan dari segi konsep penawaran dan permintaan. Ya, betul. Ia adalah berkaitan dengan kenaikan dan penurunan, iaitu dari aspek permintaan iaitu demand dan penawaran iaitu supply. Okey, baiklah pelajar. Masa pun telah mencumburi kita, tetapi sebelum cikgu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, boleh tak cikgu nak ulang kembali apakah isi topik pembelajaran kita yang cikgu terangkan pada hari ini kepada kamu semua? Boleh cikgu. Boleh, okey. Pada hari ini kita belajar tentang topik apa? Sejarah mata wang. Okey, betul. Hari ini kita belajar tentang sejarah mata wang.
Dalam slide seterusnya, cikgu ada membentangkan sebuah teks yang cikgu merahkan perkataan-perkataan tersebut. Apakah perkataan-perkataan itu? Mata wang. Okey, bagus. Yang pertama adalah mata wang. Sistem bata. Okey, yang kedua adalah sistem bata. Evolusi. Tembaga dan logam. Tembaga dan logam. Okey, baiklah. Di slide seterusnya, cikgu ada membentangkan tentang makna-makna kelima-lima perkataan itu. Boleh tak cikgu nak minta apakah yang dimaksudkan dengan perkataan mata wang? Mata wang ialah wang duit kertas dan diperbuat daripada logam iaitu duit silin. Ya, betul. Mata wang adalah wang yang terdiri daripada duit kertas dan diperbuat daripada bahan logam iaitu duit shilling. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan sistem barter? Sistem barter ialah amalan pertukaran barang tanpa melibatkan mata wang. Ya, betul. Iaitu amalan pertukaran barang tanpa melibatkan mata wang. Okey, baiklah. Nampaknya kamu semua fokus dan memberi sepenuh perhatian terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi berdasarkan kuis yang cikgu buat sebentar tadi, cikgu ada beritahu kepada kamu semua ada segelintir daripada kamu yang masih salah tentang mana-mana perkataan yang baru saja cikgu terangkan di awal pembelajaran kita pada hari ini. Oleh itu, cikgu nak bagi tips kepada kamu. Jika terdapat isi-isi penting yang perlu kamu catat ataupun yang perlu kamu ingat, cikgu harap kamu tulis ataupun highlight perkataan itu supaya kamu mudah memahami dan mudah faham tentang sesuatu makna tersebut. Tidak kiralah dalam subjek apa sekalipun. Boleh tak? Boleh, cikgu. Okey, baiklah. Cikgu nak beri kamu satu latihan, iaitu cikgu nak kamu buat perbezaan antara sejarah mata wang dahulu dengan sejarah mata wang pada zaman sekarang dari aspek bentuk, kualiti dan bahan pembuatan. Dan latihan tersebut hendaklah dihantarkan ke dalam grup WhatsApp yang telah diika oleh cikgu. Boleh? Boleh. Okey, baiklah. Seterusnya, cikgu pun nak beri pesanan kepada kamu semua mengapa kita harus menjaga nilai mata wang kita pada zaman sekarang supaya kadar inflasi dapat dikurangkan. Selebihnya, kamu boleh cari di media-media seperti Google ataupun di perpustakaan. Okey, baiklah pelajar. Pesanan cikgu harap kamu semua menjaga kesihatan diri iaitu dengan meminum air mineral dengan banyak supaya kita dapat menghindari daripada penyakit-penyakit yang berbahaya seperti yang popular pada zaman ini iaitu COVID-19. Boleh tak? Boleh. Okey, baiklah pelajar. Bye. Assalamualaikum.